Saya bagi link video je kan. Hujah ni menandakan masuk hujah dan membezakan hujah tidak aktif dan hujah induktif. Okay. Okay, sekarang ni macam mana kita nak tahu? Kita kena tahu dulu khusus dan umum. Okay, khusus ni selalunya macam terus nampak ada nombor. Contohnya nampak tak? Luas segitiga. Apa tu? Naik motor? Tak apalah. Sekarang on. Okey, tengok ya. Rangsangan minta 4 ni. Kamu lihat ya. Macam mana kita nak tahu dia khusus atau umum? Selalunya kalau umum ni dia ada ayat semua. Umum. Kalau lah dan dia tak ada nilai. Tak ada nilai. Contoh A kan. Kau nampak tak? Luas segitiga ABC ialah 8 cm. Dia spesifik. Jadi ini adalah khusus. Faham tak? Kan? Faham. Faham Ya, faham. Sorry, saya tak berdengar. Kenapa tak berdengar? Hello? Dengar. Ada orang tutup. Okey, C ni semua. Nampak tak semua? Ya. Semua. Jadi kalau semuanya apa dia? Umum. Ya? Kalau ada nombor. Khusus. Jadi okey tak? Faham tak? Faham. Tunggu sekejap je, 5 minit. Okey. Saya tu ni. Okey. Sekejap 5 minit dah, saya balik rumah jap. Okey. Buka. Saya nampak muka dia. Taklah cikgu, dia tutup lah cikgu. Kamu ni. Okey. D. 15 boleh dibagi tepat dengan 3. Nampak tak? Dia tak sebut semua. Dia bagi satu benda. 15 boleh bagi tepat dengan 3. Ini adalah khusus. Ini pun adalah khusus. Okey. Isi padu. Nampak tak ada nilai apa-apa? Tak ada nilai apa-apa. S kuasa 3. Jadinya tak ada nilai apa-apa. Ianya adalah umum pandai. Okey, tinggi bagi silinder P 80. Nampak dia bagi figure. Khusus. Khusus. Semua nombor asas 5 daripada digit yang kurang. Jadi semua. Umum. Umum. Yang ni dia spesifik tertentu dah. Khusus. Ya, pandai. J. Khusus J. Umum. Pandai. Umum. Okey, jadi faham ya? Umum khusus ya? Okey, faham. Okey. Sekejap cikgu. Apa? Okey tak? Okey, muka surat berikutnya. Sekarang kita nak buat hujah. Ya, hujah. Okey, luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Bulatan A mempunyai jejari 7. Kesimpulannya luas bulatan A ialah 154. Okey, boleh lihat contoh dia bagi. Okey, luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Ianya adalah umum. Kesimpulan luas bulatan A ialah 154 khusus. Jadi umum ke khusus dinamakan hujah deduktif. Macam mana kita nak kenal pasti? Okey. Umum. Sekejap ya. Umum ke khusus. Umum ke khusus dia macam ni lah. Umum ke khusus.
Umum ke khusus. Jadi kita kata ianya adalah deduktif. Hujah deduktif. Umum ke khusus. Okey? Boleh tak? Faham tak? Ha? Lepas tu kalau khusus ke umum, kita kenali dia sebagai bentuk dia macam ni. Khusus ke umum ini adalah hujah induktif. Ada tak ni? Faham tak ni? Ha? Hai. Ada tak? Okey tak ni? Tan? Kitana? Ya, cikgu. Okey tak? Faham tak ni? Faham tak? Faham tak? Okey tak? Faham tak ni? Ha? Hujah deduktif ni dia mula dengan umum kepada khusus. Manakala hujah induktif ni dia start dengan khusus kepada umum. Boleh ya? Okay, kita tengok contoh ni. Tengok contoh ni ya. Okay, luas sebuah bulatan. Dia ambil pada soalan A ni. Luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Ianya adalah umum. Lepas tu kesimpulannya luas bulatan A ialah 1/4. Dia nampak ni. Ini adalah luas sebuah bulatan ini adalah umum. Ini menjadi khusus. Khusus. Umum kepada khusus. Mana umum kepada khusus? Yang pertama lah hujah deduktif namanya. Boleh faham? Hujah deduktif. Okey tak ni? Boleh. Boleh ya? Okey, yang kedua ni. Okey, nampak tak dalam buku tak kata hujah deduktif ya? Yang kedua ni tengok pula. Semua. Semua ni apa? Semua ni apa? Semua ni apa? Semua ni umum kan? Semua ni umum. Umum. Okey, umum. Yang ni pun marker tu dia berdua ialah gandaan. Ini nampak? Ini pun khusus. Khusus. Umum kepada khusus. Umum kepada khusus apa dia? Ni. Hujah deduktif. Okey, nampak? Tan என்ன தான் சவுண்டே வர மாட்டேங்குதே. Apa dia kita nak? Ada cikgu Tan, cikgu. Ha? Boleh lah ni? Boleh lah, enak je. Okey. C. Tak C pula. C. Okey. Betul lah. Dengar ni. Okey. Nampak tak ni? Ini benda yang tak nampak. Benda tak nampak. Dia kata macam semua kuasa kosong sama dengan 1. Semua kuasa kosong ini umpamanya semua kuasa kosong dengan 1. Jadi ini adalah kesimpulannya. Ini adalah khusus tak? Tidak. Kesimpulan N kuasa kosong sama dengan 1 dengan keadaan N. Ini adalah umum. Ini khusus. Dia khusus. Nampak? 1 kuasa kosong. Ini adalah khusus. Ini adalah khusus. Khusus. Ini khusus. Ini pula menjadi umum. Cikgu, Ha. saya keluar sekejap sebab saya nak pergi beli makanan untuk ayah. Okey. Dia baru balik untuk dia cucuk vaksin hari ni. Okey. Jalan baik-baik. Okey. Bye. Okey ya. Tengok C ni ya. Okey. Satu kau boleh ubah lah. N kuasa kosong sama dengan 1 dengan keadaan N sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini adalah umum. Khusus pada umum adalah induktif. Okey? Time?
Okey. Ya. Okey, dua pun sama. Dua pun sama. Apabila dibagi nombor, ini adalah khusus. Bagi nombor je spesifik khusus. Apabila melibatkan N boleh ubah, ianya menjadi umum. Okey. Ini pun adalah hujah induktif. D pun D. D hujah induktif. Juga nampak? Hujah induktif. Okey. Okey. E pula E. Semua. Nampak ayat semua. Semua. Umum. Semua umum. Ini nampak nama seorang. Bila disebut nama seorang. Seorang jadi khusus. Khusus pada Camellia je lah. Khusus. Khusus. Jadi automatik lah ini adalah hujah deduktif. Ingat, umum pada khusus jadi deduktif. Ya. Macam mana nak ingat lah? Deduktif. Besar ke kecil? Deduktif. Kecil pada besar? Deduktif. Okey, harimau ialah karnivor. Harimau, singa adalah karnivor, buaya ialah karnivor. Penguin ialah karnivor. Okey, ini spesifik. Semua lah, maka semua, okey, semua. Semua ini adalah semua merujuk kepada umum. Umum ini adalah khusus. Khusus. Jadi ini khusus pada umum adalah hujah induktif. Hujah induktif. Okey, faham lah? Boleh ya? Nampak hujah induktif. Betul kan? Okey, jadi sekarang ni kita buat latihan lah. Okey. Ni benda ni. Premis 1. Contoh. Sama je lah. Okey ya. Kita buat contoh ni. Bukan contoh. Okey, kita buat praktikal sendiri. 3.2a. 3.2a. Okey, semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. 1, 2, 3. Okey, kita ambil premis 1 saja. Okey, ni premis 1. Tak payah premis 2. Ni premis 2. Yang belakang ni premis 2. Ini premis 1 tau. Ini premis 1. Ini P1. Premis 1. Ini premis 2. P2. Kan kita belajar premis 1, premis 2 kesimpulan kan? Ini adalah kesimpulan. Jadi kita nak tahu ianya khusus induktif ke deduktif, kita ambil P1 dengan kesimpulan saja. Ni kesimpulan. Okay? Jadi kita nak P1. P1. Okay. P1 untuk soalan 1. Untuk soalan 1. Untuk soalan 1. P1 dia. Semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. Khusus ke umum? Umum. Pandai. Umum. Umum. Lepas tu kesimpulan. Kesimpulannya 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Ianya adalah khusus kan? Betul tak? Khusus. Ya, betul. Jadinya umum ke khusus ialah umum ke khusus. Umum ke khusus hujah deduktif. Jadi soalan 1 hujah deduktif. Awak kena buat elok-elok sebenarnya. Sebenarnya dia kena buat macam ni. Premis 1, awak kena buat elok-elok premis 1, dia buat kena salin lah. Premis 1. Kita buat elok-elok. Ambil. Premis 1, lepas tu ambil pula premis 2, kesimpulan. Ambil ayat ni terus. Ambil ayat ni terus. Ini untuk kesimpulan. Buat elok-elok. Ini kesimpulan. Ini kesimpulan. Boleh tulis lah. Okey, jadi boleh kata sini adalah apa tadi? Khusus. Ini adalah khusus. Ini adalah khusus. Ini adalah khusus. Ini adalah umum. Jadi dapatlah khusus kepada umum. Kalau tak ingat lagi apa khusus pada umum, hujah deduktif. Lepas bawah ni pun letaklah hujah deduktif. Jadinya nombor 1 ni hujah deduktif. Okey. Nombor 2 pula.
Nombor 2. Okey, nombor 2. Nombor 2 apa dia? Dia bagi. Nombor. Kalau nombor ni apa? Umum ke khusus? Kena bagi nombor elok-elok macam ni. Pandai. Jadi, awak nanti awak salin sendiri lah nanti ya. Okey, premis 1 pandai. Khusus. Khusus. Kesimpulan. Kesimpulan. Dia bagi N. Kalau N tu maksudnya apa? Bagi N. Umum. Umum. Ya. Umum. Jadi khusus pada umum adalah hujah. Hujah deduktif juga. Hujah deduktif. Okey. Hujah deduktif. Okey, nombor 3. Premis 1. Okay. Premis 1. Okey, premis 1 untuk nombor 3. Nombor 3 nampak tak nombor lagi kan? Nombor. Kan? Kalau nombor ni apa? Khusus. Betul tak? Betul. Kesimpulannya nampak ada pemberi ubah kan? Kesimpulannya Umum. Umum. Sekejap saya tengok ni. Umum khusus. Oh sayang. Saya tersalah baca. Umum khusus hujah deduktif. Sayang weh. Khusus umum hujah apa sayang weh? Tak ingat lagi. Macam mana nak ingat lah? KUI. Macam nak ingat lah? Kita kena ada sesuatu untuk ingat ni. UKD. Hujah deduktif. Macam mana kita nak ingat? Umum khusus UKD. UKD. Khusus umum KUI. Bahaya ni, saya pun tak perasan. UKD, KUI. UKD betul. UKD. Nombor 2 ni KUI. KUI. Induktif. KUI. Ini pun hujah induktif. Okey? Okey, nombor 4. 4 apa? Semua. Kan? Semua. Ya, pandai. Semua ianya adalah umum. UKD, KUI. UKD. Okey, kesimpulan. Khusus. Ya, betul. Khusus. UKD, khusus. Okey. Hujah deduktif. Okey, pandai. Okey, 5. Semua, ayat semua. Umum. Okey, kesimpulan. Kesimpulan khusus. Ya, betul. Hujah UKD. Jadi ni deduktif. Sambil-sambil tu tengok jawapan belakang, betul tak? 5. Hujah deduktif, betul. Okey, sambil-sambil kita faham kan tak jawapan. Betul. Okey, nombor 6. Nombor apa? Nombor khusus. Pandai. Nombor khusus. Kesimpulannya? Kesimpulan umum. Sebab ada pemberi ubah. KUI. Hujah induktif. Okey. Betul tak? 6 betul. 6 induktif betul. 7 pun nombor. Nombor apa? Khusus. Kesimpulan umum.
Kesimpulan, okey ada N. Nampak N dia? Ianya adalah umum. Umum. KUI. KUI. Ya, pandai. Hujah induktif. 7. Okey, betul. Nombor 8. Nombor 8. Nombor Semua. 8 nak semua. Umum. Pandai. Umum. Kesimpulan. Ada nombor tak? Nombor 8. Maka 72, 3. Okey, khusus pandai. Khusus. UKD. UKD. Ya, pandai. Deduktif. UKD. 8. 9. 9 semua nombor. Semua. Jadi semua umum. Umum. Umum Kesimpulan. kesimpulan khusus. Ya, pandai. Khusus. Umum. UKD. Ya, pandai. UKD. KUI. 10. 10 sudut penggenap bagi 60. Nampak nombor. Nombor apa? Nombor khusus. Pandai. Kesimpulan umum. Ya, pandai sebab ada theta. Ya. KUI. Okey, jadi hujah induktif. Jadi faham Faham. Okey, saya soalan ni saya buat 1 dengan 4 je. Kan? Awak buat 1 dengan 4 je lah. Yang lain kita bincang dalam ni je. Boleh ya? Oh, boleh. Okey, mari kita teruskan. Okey, teruskan. Ya. Jadi praktikal diri itu sesuai nombor 1 dengan 4 je. Yang tu je lah buat. Jadi awak faham dah kan? Kan? Faham. Nanti kalau kawan tanya boleh cerita kat dia Cikgu balik. nak buat 1 hingga 4. 1 dengan 4 je. Tak payahlah banyak. Penat awak. Okey dah. Sekarang kita masuk standard pembelajaran. Okey, menentukan dan menjustifikasikan. Alamak, kejap Mana? Okay. Menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah deduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Okey. Untuk tajuk ni kita hanya buat untuk deduktif saja. Deduktif ni maksudnya semua umum kepada khusus. Umum kepada khusus. Ya? Tak salah saya itu dah. Okey. Suatu hujah deduktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Ya, jadinya semua hujah deduktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulan adalah benar. Jadi kalau benar, munasabah lah. Ya. Okey, cuba kita baca elok. Okey. Dia ada 3 bentuk. Bentuk 1, semua A ialah B. Ini nampak premis ni semuanya umum sebab semua A ialah B. Contohnya ayat macam ni lah. Semua pelajar yang rajin maka berjaya. C ni merujuk seseorang. Ali seorang rajin. Ali berjaya. Nampak tak? Dia spesifik. Bila C ni spesifik kan? Okay. Nah, jika P maka Q. Okey, boleh ya? Jika P maka Q. Jika contohnya nampak tak? Yang pentingnya ayat atas ni adalah deduktif lah. Ini deduktif lah. Ya, ini adalah umum. Ayat atas ni adalah umum. Dia akan khususkan bawah. Ini khusus. Kesimpulannya akan bagi khusus lagi. Khusus. Umum ke khusus. Jadi ini adalah cerita tentang deduktif. Ayat deduktif. Ini memang deduktif. Okey. Jadi kita tengok contoh. Premis 1. Semua pelakon pandai menari. Okey. Jasmine ialah pelakon. Jasmine pandai menari. Pelakon pandai menari. Okey. Kita premis 1 ni benar ke palsu? Sebab semua pelakon pandai menari dia kata. Ini palsu kan? Palsu lah. Ya, palsu. Palsu mana? Mana bukan semua orang pandai menari, tak semua.
Jadi sekarang ni kita nak tengok suatu hujah deduktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Jadi premis satu dah palsu. Premis satu dah palsu dah. Yang benar, hujah di atas merupakan satu hujah yang sah. Sah, semua sah lah. Hujah memang sah. Walaupun kita tahu bahawa premis satu adalah palsu. Sebab bukan semua pelakon pandai menari. Tetapi hujah ini masih sah kerana hujah ini memenuhi bentuk satu. Okey, bentuk satu yang mana satu bentuk satu? Sebab ianya memenuhi bentuk ini. Kalau awak jumpa ayat macam ni, bentuk satu ni. Semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Dia ikut follow tau. Dia follow A dulu. Premis 2 dia ikut A dulu. Kesimpulan dia ikut B. Nampak tak? Nampak tak? Jasmine ni adalah C. Jasmine ni contohnya adalah C. Ialah pelakon. Pelakon ni apa? Pelakon apa tak pelakon? Pelakon ni adalah A. Nampak tak? Nampak tak? Menari ni adalah B. B. Nampak tak? C adalah A, C adalah B. Kalau ikut dia bentuk satu ataupun bentuk dua, bentuk tiga, hujah ini adalah sah. Tapi kita nak cek munasabah ke tak. Kita nak tahu dia munasabah ke tak, kita kena pastikan semua premis dan kesimpulan tu benar. Okey, kita tengok pula munasabah tak? Tak munasabah sebab satu dah palsu. Okey, dia sah sebab follow bentuk. Dia follow bentuk satu. Tapi bentuk satu seperti dalam jadual di atas. Tetapi hujah di atas adalah tidak munasabah. Kerana premis satu adalah palsu. Kan? Boleh faham tak, Tan? Pada mula kita kena semak dulu. Jadi untuk semak ni kita kena hafal sikit lah bentuk dia si anda. Okey, tengok. Premis satu, semua gandaan 16 ialah nombor genap. Okey, nampak tak? 16 ni A ya. 16 ni A, nombor genap ni B. Okey. 64 ni C. C ialah A. Betul tak C ialah A? C ialah B. Jadinya ikut bentuk satu tak? Ikut bentuk satu tak? Dia ikut bentuk satu ya. Jadinya ianya adalah sah. Ianya adalah sah. Sah ya. Tapi kita tengok 64 ialah gandaan 16. Kena cek pula. Betul tak 64 gandaan 16? 64 gandaan 16 tak? Betul ke? Gandaan 16. 16, 16. 32, 16, 678. 48, 16. Okey, betul. Jadi nombor 4 ni memang gandaan 16, betul? Nombor 4 ialah nombor genap pun betul. Semua gandaan 16 ialah nombor genap, betul. Jadi bila semua betul, premis 1 betul, premis 2 betul, kesimpulan betul, kita namakan apa? Munasabah. Ini sah dan munasabah. Kan? Okey tak? Kan? Faham juga. Okey. Sah dan munasabah. Dia pening sikit belajar benda ni. Banyak sangat term-term dia. Okey, yang kedua. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Okey, semua bola keranjang. Bola keranjang A berbentuk sfera B. Semua bola keranjang A berbentuk sfera B. Bumi berbentuk sfera. Follow tak? Follow tak bentuk satu? Tak, kan? Tak. Jadi tak sah lah. Tak sah. Lepas tu semua bola keranjang berbentuk sfera, betul. Bumi berbentuk sfera, betul. Bumi ialah bola keranjang, salah. Tak sah dan tak munasabah. Sebab kesimpulannya palsu. Kan? Ya. Okay. Okey. Tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk hujah duduk tiang sah. Tidak munasabah kerana kesimpulan adalah palsu. Okey? Betul. Okey, C pula. Premis 1. Jika W lebih kecil pada 9, maka W
lebih kecil pada 19. Okey, mana A? Okey, ini adalah A. Ini adalah B. Okey, W ni diganti dengan nombor. Di sini ganti dengan nombor. Nampak 4. Okey ya. Jadi 4 lebih kecil pada A. Betul. 4 benda yang sama lebih kecil pada B. Nampak? Follow tak bentuk 1? Ini bukan bentuk 1. Ini bentuk berapa ni? Bentuk 2 tak? Kan? Ini bentuk 2. Sah. Bentuk 2. Bentuk 2. Jadi dia follow bentuk 2. Ini bukannya bentuk bukan. Kalau ayat bukan nanti nanti yang kedua ni bukan. Bukan ni barulah terbalik. Bentuk 2 ni follow. Jadi ni adalah sah. Sah Lepas tu kita semak balik. Betul tak 4 lebih kecil daripada 9? Betul. 4 lebih kecil daripada 19? Betul. Jika W okey betul. Jadi bentuk 2 sah dan munasabah. Dan munasabah. Okey. C betul tak? Sah dan munasabah. Okey betul, pandai. Okey, D pula. D terbalik. Okey, kalau terbalik macam mana? Kalau terbalik, terbalik P dengan Q tu terbalik. Okey, kita tengok. Jika A bukan kosong. Jika A bukan kosong. Jika A bukan marker. Jadi A bukan kosong. Ni A. Okey dah bukan A lah. Ini adalah P. P ni adalah Q. Okey, jadinya A bukan kosong. Ini jika A bukan kosong, ini adalah P. Ini jika A maka ialah gambaran A, S, N. Tak ada apa-apa pun D. Bukan, ayat bukan. Ini macam follow. Dia walaupun dia ada bentuk ni, tapi dia hanya salin. Bila salin, dia masih dalam bentuk 1. Bentuk 2. Ni bentuk 2. Sebab dia tak ada ayat bukan. Kalau tengok, ni. Kalau kamu tengok, bentuk 2 ni mesti bukan. Dia ayat dia jika P maka Q. Jika P maka Q. Yang ni dia macam follow je ayat ni. Dia macam follow je ayat. Dia follow je ayat. Macam follow je ayat. Ini P. Ini Q. Jadi ini adalah P, ini adalah Q. Okey. Ini jadi dia bentuk 2. Masih dalam bentuk 2, ianya sah follow bentuk 2. Tapi kamu lihat pula cek satu-satu, jika A bukan kosong, maka A kuasa N ialah ungkapan kuadratik betul. A bukan kosong. A S N ungkapan kuadratik. A kosong, kesimpulan. Ungkapan kuadratik kuasa 2 kan? Kuasa 2, tapi ni N. Tak tentu dia kosong sebab dia N. Dia tak nyatakan N tu 2. Tak boleh nak kata dia ungkapan kuadratik. Jadi tak munasabah tu yang D tu tak munasabah. Tidak sah tetapi tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulan tidak benar. Nampak premis 1 dengan kesimpulan tak benar sebab dia katakan N. N dia tak spesifik apa. Dia tak spesifik A, X, 2. Dia tak macam tu. N ni boleh apa-apa saja nilai. Jadi apa-apa saja nilai, ianya bukan ungkapan kuadratik. Dia kena beritahu A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Dia kena ada 2 kat sini barulah betul ungkapan kuadratik. Jadi, tengok jawapan dia kata apa. Sah, benda ni sah sebab follow bentuk 2. Tetapi tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulan tidak benar. Sebab apa tidak benar? Sebab A, X kuasa N. Dia tak menyatakan N nilai apa. Dia kena nyatakan. Kalau 2 betul lah ungkapan kuadratik. Tapi N boleh sebarang nilai. Tak boleh lah, salah lah tu. Ya. Okey, seterusnya E. Premis 1. Jika K boleh dibahagi tepat dengan 8. K boleh dibagi tepat dengan 8. Maka K boleh dibagi tepat dengan 4. Ini A jika P lah, jika P, PQ. Kalau ayat jika P dengan Q. 12 tidak boleh.
Okey, kalau tidak, kena apa dulu? Belakang ke depan dulu, terbalik. Kalau tidak, mestilah Q dulu. Tapi dia buat P. 12 ini adalah Q. Jadi tidak ikut bentuk 3. Tidak ikut. Tidak ikut bentuk 3. Jadi tidak sah. Ya, tidak sah. Tidak sah. Lepas tu tidak munasabah. Okey, tengok bawah. 12 tidak boleh bahagi tepat dengan 4. Padahal ni boleh. Boleh je. Ni salah. Lepas tu tidak sah. Lepas tu tidak munasabah kerana kesimpulannya palsu. Tidak munasabah kerana kesimpulannya palsu. Boleh ya? E ni? Boleh ya? Okey, F. Jika K ialah nombor genap, maka K tambah 1 ialah nombor ganjil. Jika K, ni bentuk 2. Bentuk 2. Betul tak? Bentuk 2. Bentuk 2 ini genap A, bukan A. Jika ni kita guna P. PQ. Okey. 8 tambah 1 ialah nombor genap. Nombor ganjil. Dia bagi Q dululah. 8 ialah nombor genap. Oh, terbalik. Jadi kesimpulannya apa? Ikut bentuk tak? Dia bukannya tidak tau. Ni tak ikut bentuk lah. Tak ikut bentuk. Tak ikut bentuk 2. Tak ikut bentuk 2, jadi tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Jika K ialah nombor genap, maka K tambah 1 ialah nombor ganjil. Jadi 8 tambah 1 ialah nombor ganjil. Dia ambil belakang dulu. Jadi tak ikut bentuk nombor 2 tidak sah. Tapi kita tengok pula dia punya setiap ni. Munasabah ke tak munasabah. Okey, 8 ialah nombor genap, benar. 8 tambah 1 ialah nombor ganjil, benar. Atas pun benar. Jadi tidak sah tetapi munasabah kerana tidak mematuhi bentuk hujah deduktif yang sah. Dia ayat ni premis 1 betul. Premis 2 betul. Kesimpulan pun betul. Tapi dia tak ikut bentuk. Bentuk 2 dia tak ikut. Dia tak ikut bentuk 2. Jadinya itu tidak sah tapi munasabah. Boleh? Tidak sah tapi munasabah. Tidak sah tetapi munasabah kerana benda tadi tak ikut bentuk 2. Tapi setiap premisnya benar. Okey, boleh? Boleh kan? Boleh. Okey ya. Okey, tengok praktikal diri 3.2b. 3.2b. Baca dulu. Try dulu. Okey, nombor 1 ni bentuk apa? Bentuk 1 kan? Semua A maka B. C adalah A, C adalah B. Okey, kita tengok betul tak? A, B. 35 C. C ialah A, betul. C ialah B, betul. Jadi, kita dah tahu dah A-nya adalah sah. Untuk nombor 1 ni sah. Sebab follow bentuk 1. Tapi kita tengok munasabah ke tak. Kita cek satu-satu. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Kamu lihat ya, gandaan kena tengok elok-elok. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. 5, 10, 15, 20. Gandaan 10 pula 10, 20, 30, 40. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Betul ke salah? Salah Ya. Sebab 5 ni bukan gandaan 10 pun. Jadi ianya salah. 35 ialah gandaan 5. Betul. 35 gandaan 10 salah. Jadi kita katakan sah tapi tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulannya adalah palsu atau tidak benar. Boleh tak, Tan? Boleh. Boleh ya.
Okey, nombor 2. Premis 1. Semua segi empat bersudut tepat. Semua segi empat sama. A, B. PQRS ialah segi empat sama. PQRS bersudut tepat. Okey, jadi sah tak? Sah Betul tak sah? Dia ikut bentuk satu, betul tak? Tan? Ya. Tan? Sah Ya, palsu. Sah. Sabar. Sah sebab dia ikut bentuk satu kan? Jangan lepas tu lagi, sabarlah dulu. Dia sah. Tapi kita tengok pula setiap premis dia munasabah ke tak munasabah. Okey, premis 1. Semua segi empat sama bersudut tepat. Semua segi empat sama bersudut tepat. Semua segi empat sama bersudut tepat. Betul lah. Benar. PQRS ialah segi empat sama. Benar. PQRS bersudut tepat. Nombor 2. Jadi, kenapa kata palsu? Benar. Mana pula benar? Pada mula kita nak jawab soalan ni, kita kena tahu dia follow dia punya bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 tak? Jadi awak mula-mula tengok. Dia follow tak bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3? Untuk menyatakan sah atau tidak sah. Dia ikut bentuk 1, 2, 3 tak? Dia ikut bentuk mana ni? Ikut bentuk 1. Kan? Ya. Dia ikut bentuk 1. Banyak gangguan tu. Tan. Tan. Ya, cikgu. Ada orang kacau awak. Saya pun ada orang kacau hari ni. Ikut bentuk 1. Kan? Sebab dia semua A maka B. PQRS to C. C adalah A, C adalah B. Maka bila sama ikut, kalau dia ikut maksudnya sah. Lepas tu kita barulah kita tahu munasabah ke tak munasabah dengan tengok premis 1, premis 2, premis 3. Premis ketiga pula. Kesimpulan. Okey, jadi kita tengok. Premis 1 dia benar tak? Semua segi empat sama bersudut tepat. Benar. PQRS ialah segi empat sama. Benar. PQRS bersudut tepat. Benar. Jadi bila premis dan kesimpulannya benar semua, kita katakan munasabah. Jadi untuk nombor 2 ni sah dan munasabah. Okey? Sah dan munasabah. Sebab apa sah? Sebab dia ikut bentuk nombor 1. Munasabah sebab apa? Sebab premis 1 benar, premis 2 benar, kesimpulannya pun benar. Ya? Jadi nombor 2 ni sah dan munasabah. Okey, nombor 3 pula. Jika. Okey, jika ni kita guna PQ Jika P maka Q. Okey, dia buat bila tak ada bukan. Kalau tak ada bukan, kita follow P dulu baru Q Jadi dia bagi 4 lebih kecil 3. Okey, dia ikut bentuk 2. Ni ikut bentuk 2 ni. Sebab dia start dengan P dulu, lepas tu baru Q. Okey? Bentuk apa sayang? Kan? Bentuk apa ni? Bentuk 2. Tan. Okey, ni bentuk 2. Sah. Sebab ikut bentuk 2. Sah. Sah. Okey, sekarang kita nak tengok munasabah ke tak munasabah dengan tengok setiap premis tu benar ke palsu. Okey, tengok ya. Jika X, punca X lebih kecil daripada 3, maka X lebih kecil daripada 3. Punca 4 lebih kecil daripada 3. Punca 4 dapat 2. Betul tak 2 lebih kecil daripada 3?
Betul tak? 2 lebih kecil daripada 3. Betul. 4 lebih kecil daripada 9. Betul. Jadi sah dan munasabah. Okey, Tan. Tak ada okey tak ke, Tan? Pening dah ke? Sudah setengah belajar. Ha, Tan? Aduh, Mak. Tan, okey tak? Cakap seseorang saya ni. Senang tak saya? Ha? Boleh. Tak larat dah. Ha? Tak larat dah. Ha, gitu. Kan saya tak ada orang nak belajar dengan saya ni. Okey, nombor berapa tadi? Nombor 3 kan? Nombor 3 betul tak? Sah dan munasabah. Okey, nombor 4. Nombor 4. Okey. Bila jika kan guna apa? P dan Q. Ya? P dengan Q. Jadi 10 tolak 5 lebih kecil pada 9. 10 lebih besar pada 9. Ini adalah P, ini adalah Q. Jadi kalau ikut bentuk apa, Tan? Bentuk apa ni? 1, 2, 3. 1. Wah. Ya. Bentuk 2. Pandai pun ni. Geram Sekejap. Nanti saya stay kan bedak lah. Dia sekejap ya. Okey, nombor 4. Nak nampak? Tengok. PQ. Nombor berapa? Bentuk 2. Pandai. Bentuk 2. Bentuk 2 jadinya ianya adalah sah. Kan? Sah. Ya. Tapi kita nak semak munasabah ke tak munasabah. Okey. Okey. 10 tolak 5 dapat 4. 4 lebih kecil daripada 9. Betul ke? 4 lebih kecil daripada 9. Betul. 10 lebih besar daripada 9. Betul. Jika K tolak 5 lebih kecil daripada 9, maka K betul. Sah dan munasabah. Sah. Tetapi tidak munasabah kerana premis 1 tidak benar. Premis 1 tidak benar lah. K tolak 5 lebih kecil daripada 9. Okey. Kenapa? K tolak 5 lebih kecil daripada 9. 10. Okey. Kenapa dia bagi premis 1 tidak benar? Sebab K ni boleh sebarang nombor. K ni boleh sebarang nombor Jadinya kalaulah bagi 10 memang jadi benar. Tapi kalau bagi 3. Bagi 3. 3 tolak 5. 3 tolak 5 lebih kecil daripada 9. 3 tolak 5 memang lebih kecil daripada 9. Dia akan dapat negatif 2 lebih kecil daripada 9. Tapi untuk K lebih besar pada 9, dia akan dapat 3 lebih besar pada 9. Betul ke salah? Oh sayang. Awak faham tak kenapa premis 1 ni tidak benar? Tak faham. Tak faham gini cerita ya. Okey, untuk premis 2, dia dah kata dah nilai dia 10. Ya. Jadi bila dia bagi nilai, automatik premis 2 benar, kesimpulannya benar. Tapi untuk premis 1 ni, macam kita belajar yang di awal-awal, dia boleh bagi sebarang nombor. Ya, dia boleh bagi sebarang nombor. Jadi kalau lah K tolak 5 lebih kecil pada 9, K lebih besar pada 9. Kalau lah bagi 10, betul lah 10 tolak 5, 9 dia akan dapat 4 lebih kecil pada 9, 10 lebih besar. Okey, betul. Ni betul. Tapi K boleh sebarang nombor. Kalau lah nombor ini adalah 4.
tolak 5 lebih kecil pada 9. 4 tolak 5 dapat negatif 1 lebih kecil pada 9. Ini benar. Tapi K ni adalah 4. 4 sebab 4 K adalah 4 ya. 4 lebih besar pada 9. Betul tak 4 lebih besar pada 9? Salah. Salah. Jadi bila untuk cerita premis 1 dia kena ambil sebarang nombor. Nombor apa-apa saja kena ambil. Dia bukan bergantung pada premis 2 punya nombor, bukan bergantung pada kesimpulan punya nombor. Boleh? Boleh. Dia kena sebarang nombor. Nombor apa sebarang masuk, dia akan jadi benar juga kalau lama dia tu benar. Tapi bila letak nombor kurang daripada 9, dia terus jadi palsu. Sebab dia tak highlight tepi tu dia kata nombor tu kena nombor berapa. Sebab dia bagi sebarang K. K tu apa-apa saja nombor. Jadinya kalau nombor tu 10, benar. Tapi bila melibatkan nombor kecil daripada 10, dia akan jadi palsu. Jadinya kita kata sah dan tidak munasabah. Sah dan tidak munasabah. Sah dan tidak munasabah. Sabah kerana premis 1 tidak benar. Sebab dia kena nak tu, dia kena check sebarang nombor. Bila dia check, tak boleh check dia bagi 10. 10 tak boleh sebab K semua nombor kena. 1000 masuk. Sekarang 1000 masuk dia okey. Tapi kalau dia kurang daripada 9, dia akan jadi palsu. Jadi tidak diterima. Okey. Jadi nombor 4 tidak sah tetapi tidak sah tetapi tidak munasabah kerana premis 1 tidak benar. Okey. Okey, nombor 5. Nombor 5 jika X ialah faktor bagi 6, okey bukan A, ni P. Maka 6 boleh dibagi tepat dengan Q. Faktor bagi 6. 6 boleh dibagi tepat dengan X, ni Q. 6 boleh bagi tepat dengan 3. 6 boleh dibagi tepat dengan nampak tak ni? Nampak tak terbalik? Nampak tak dia follow yang ayat belakang dulu? Nampak Yes. tak? Nampak. Yang ni dia follow P. Ini adalah P, ini adalah Q. Dia follow terbalik. Ni adalah Q. Nampak ayat dia terbalik. Jadi tidak sah. Tidak sah sebab tak ikut bentuk 2. Tidak sah kerana tidak bentuk 2 ya. Lepas tu kita kena semak. Munasabah ke tak munasabah? Jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibagi tepat dengan X. Sebarang nombor. Jika X ialah faktor bagi 6. 6 boleh dibagi tepat dengan 3. 6 betul. 3 ialah faktor bagi 6. Betul. Jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibagi tepat dengan X. Okey. Jika X ialah faktor bagi 6, untuk 3 ni betul lah. Nombor 5 ni. Okey, dia kata apa? Tidak sah. Jawapan ni tidak sah tetapi munasabah. Munasabah. Okey, jadinya untuk yang 5-nya jika X ialah faktor bagi 6. Jadi X ni ialah faktor bagi 6. Jadi X ni faktor bagi 6. Apakah faktor bagi 6? Faktor bagi 6 ialah 6. Faktor bagi 6 ialah 1 darab 6. 2 darab 3. 1 darab 6, 2 darab 3. Jadi ini faktor bagi 6. Maka 6 boleh dibagi tepat dengan 3. Jadi 6 boleh bagi dengan X. Jika X ialah faktor bagi 6. Ini adalah faktor bagi 6. Ini adalah X. Ya. Jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibagi tepat dengan X. 6 boleh bagi X tak? 6 boleh bagi X tak? Kalau 6 bagi 1 dapat. 6 bagi 1 dapat 6. 6 bagi 6 dapat 1. 6 bagi 2 dapat 3. 6 bagi 3 dapat 2. Jadi ini pun benar. Okey, jadi kita boleh katakan tidak sah tetapi munasabah. Okey. Nombor 5. Tidak sah tetapi munasabah. Okey, kerana tidak mematuhi bentuk deduktif yang sah. Dia tak follow bentuk 2. Okey? Boleh? Kan? Boleh je, Guru. Okey. Nombor 6 ya. Nombor 6.
Premis 1. Jika L1 selari dengan L2, maka kecurunan L1 sama dengan kecurunan L2. Selari. L1 sama dengan L2. Kecurunan L1 selari dengan L2, maka kecurunan L1, kecurunan dia, M dia, M1 ni M2. Sama. Betul lah M1 sama dengan M2. Kecurunan L1 tak sama kecurunan L2. Jika L1 selari dengan L2. Okey. Ayat tidak. Ikut bentuk mana? Bentuk 3. Tengok bentuk 3. Nampak bentuk 3? Nampak. Okey. Jika P maka Q. Jika P maka Q. Bukan. Nampak bukan ayat bukan kat sini? Ya, ni ayat bukan lah. Dia guna Q dulu kan? Ayat Yes. bukan. Okey. Tidak selari ni. Bukan. Dia ambil P. Nampak? Nampak? Okey. Ini adalah sah. Sebab dia follow. Sah. Jadi 6 ni adalah sah. Sah. Lepas tu kita semak. Munasabah ke tak munasabah? Jika S selari dengan L2, maka kecurunan L1, okey. Kecurunan L1 tak sama dengan kecurunan 2. Kesimpulannya, L1 tidak. Kalau ikutkan ni betul lah. Ini. Okey, betul. Kecurunan L1 tak sama. Bila tak sama, ianya tidak selari. 6. Sah dan 6. Sah dan munasabah. Betul. Sah dan munasabah. Sah dan munasabah. Boleh? Sebab dia follow. Lepas tu bila kita check ayat pertama. Boleh? 1, 2 je Ya. tapi sama kan? Sama. Tak boleh. 1. Praktik kediri 3.2b nombor 1. Sebab semua kan? Nombor 1. Nombor 3. Nombor 1, 3. 1, 3 dan 6.